Semoga selamat datang ke SRTV. So, video kali ini kita masih mau bercerita juga sebenarnya daripada perlawanan menentang Keningau FA tempoh hari. Ada dua benda yang aku sengaja tidak sebut di dalam perkongsian yang Keningau hadir sebelum ni tu. Di mana aku memang sengaja untuk membuat dedicated video lah untuk benda yang ingin aku bincangkan sebentar lagi ni. So, video ni ringkas saja. Aku pun tidak berkeinginan untuk membuat perkongsian yang panjang pasal aku penat ni guys, penat gila aku ni. Semalam satu hari aku nak tidur. Lepas tu imagine lah dari jam, just say lah dari jam 5 pagi. Lepas tu aku bangun, habis kerja sampai ke 9 pagi seterusnya, which is hari ni sewaktu video ni rakamkan. Dan aku sempat tidur 2 jam saja. Lepas tu aku keluar lagi bawa family aku, bawa anak aku jalan-jalan lah. So hujung minggu kan. So basically berapa basically untuk beberapa belas jam aku bangun tu 2 jam saja aku dapat tidur. So minta maaf kalau penyampaian aku kurang bagus sekarang ni pasal aku punya I really need to sleep lah sebenarnya. Cuma ini memang perlu aku keluarkan pasal ini pun pertanyaan yang anda lakukan di sepanjang beberapa video tu. In fact kita memang pernah sentuh jugalah mengenai individu ni. So sebelum ni kita pernah bercerita di video sebelum ni kita pernah bercerita mengenai status Jose Angel dan juga Duje Lubitsch. So ada beberapa benda yang good news kita boleh katakan begitu di atas penampilan di atas penampilan Jose Angel di Keningau tempoh hari sewaktu menentang Keningau AFA. So mengikut perkongsian yang telah aku dapat kumpul, so kalau aku bilang aku dapat kumpul tu macam biasalah hasil perbincangan daripada budak scoreboard dan juga bola kita. So kamu boleh follow diorang di TikTok dan bola kita kamu boleh follow di Instagram dan TikTok kalau aku dah silap. Manakala untuk budak scoreboard kamu boleh follow dia di Facebook page dan juga di TikTok. Okay. Mereka pun memberi perkongsian yang cover pasal bola sepak Sabah FC jugalah. Okay. Di mana ada kemungkinan besar kita akan mendapat pengumuman di mana kontrak Jose Angel akan diteruskan bersama Sabah FC di atas keberadaan beliau di stadium di Keningau tempoh hari. So itu adalah merupakan good news untuk kita sebenarnya dan untuk aku kerana aku sememangnya ingin mengharapkan Duje Lubitsch untuk diteruskan bersama Duje Lubitsch lagi Jose Angel diteruskan bersama Sabah FC pasal bagi aku kita masih ada lompong position di bahagian defend lah. So dengan kehadiran kenapa baru-baru aku sebut Duje Lubitsch ni? Tengok. So dengan kehadiran Jose Angel ni, aku sudah nampak lah di bahagian defender kita tu sudah cukup bagus. So buat masa ni, sekali lagi kita masih menunggu pengumuman yang bakal dikeluarkan oleh manajemen Sabah FC lah. So soon lah insyaAllah. Kalau semuanya berjalan dengan lancar sekali lagi lah persetujuan di antara kedua belah pihak dapat dicapai. Mengenai Duje Lubitsch pula guys, unfortunately beliau mungkin kemungkinan besar tidak akan beraksi lagi bersama Sabah FC. Ini aku tak pasti kenapa lah, mungkin pasal kontrak kah apakah, tapi dari segi pemerhatian aku reason terbesar adalah kerana kita mempunyai lambakan pemain yang beraksi di bahagian tengah sudah sekarang ni. So untuk mendapatkan satu lagi pemain import berada di bahagian position tersebut bagi aku nampak macam tidak begitu logik dan boleh dikatakan pembaziran untuk perbelanjaan gaji pemain lah. So itu pandangan aku saja. Tapi aku tidak mengatakan benda ni sahih. Kita masih menunggu juga keputusan atau pengumuman daripada pihak manajemen Sabah FC. Cuma buat masa ni kuat mengatakan Jose Angel akan diumumkan tidak lama lagi dan juga Duje Lubitsch akan tidak lagi meneruskan kerjaya beliau bersama Sabah FC lah. So itu untuk perkongsian mengenai persoalan anda. Persoalan kedua pula masih juga daripada persembahan bola sepak di Keningau tempoh hari iaitu Syahrul Nizam. So aku sebenarnya masih lagi mencari status mengenai pemain ni. Siapakah beliau ni? Di manakah beliau beraksi? Jadi again daripada apa yang data yang aku miliki, so minta maaf kalau aku salah tapi I do believe yang anda di luar sana tahu mengenai keberadaan individu ni.
kerana dia telah disenarikan as a starting 11 sewaktu perlawanan Sabah FC menentang Keningau FA tempoh hari. Kejap aku cari balik dulu starting 11 tu. Aku rasa sorry, di phone aku kali. Aku buka dulu. Pemain yang bernombor 77 Syaharul Nizam ni. So inilah player yang masih menjadi misteri kepada aku. Aku tak tahu siapa dia ni. Tapi ada yang mengatakan dia ni adalah adik Rozaimi Abdul Rahman. Itu kita punya Neymar lah. So dia adalah di bawah under 20 Sabah FC. So adakah kemungkinan dia akan diserapkan dalam skuad Sabah FC ni? Ataupun dia hanya dibawa ke dalam tour Sabah FC ke Keningau tempoh hari kerana ingin mengisi kekosongan yang kemungkinan besar ada player kita yang injured yang tidak dapat diturunkan pada perlawanan tersebut, membuatkan beliau ikut travel bersama kita. Itu apa yang aku anggarkan lah, pasal tidak ada jawapan yang betul-betul sahih mengenai keberadaan beliau di Sumelika sebenarnya. Tapi kalau mengikut perkongsian yang diberikan oleh manajemen Sabah FC, yang mereka ingin aku sentuh sekali lagi, yang mereka ingin mendapatkan junior squad anak jati Sabah FC untuk diserap ke dalam squad senior ni, aku merasakan benda tu tidak mustahil lah akan diumumkan, dan aku merasakan itu adalah antara benda cara untuk Sabah FC memperkenalkan juga wajah-wajah yang bakal mewarnai saingan bola sepak untuk season yang akan datang. So tu untuk persoalan Syahrul Nizam ni, aku minta untuk anda yang tahu sila letakkannya di ruang komentar di bawah. Kita share lah maklumat supaya semua mendapat info yang sahih mengenai keberadaan pemain ni. Dan last sekali adalah mengenai Juan Flere. So aku difahamkan Damien Tiaboy dia macam ada injury dia yang menyebabkan kemungkinan besar akan menelan masa yang cukup lama untuk beliau akan pulih. Jadi untuk beberapa perlawanan ni aku tak tahulah sama ada habis paruh perlawanan Liga Super ni baru dia sembuh ataupun tidak. Tapi sekarang ni dikatakan memang sah sudah Juan Flere akan menjadi goalkeeper utama untuk saingan Liga Super akan datang, dan kita punya sub atau backup goalkeeper adalah si Ramzi Mustaqim. So itu untuk perkembangan terkini mengenai Juan Flere, keberadaan Juan Flere bersama Sabah FC, dan juga status kecergasan Damien Lim lah. Pasal Juan Flere ni pun sudah aku sentuh pada video sebelum ni pun, reason kenapa dia dibawa masuk adalah reason yang telah aku sentuh pada video sebelum ni. Dan tapi video tu agak lama lah, jadi aku cerita sekali lagi, adalah kerana untuk menjadi backup sementara di bahagian gawang, di mana memang bagi aku kalau Damien Lim tidak injured sebenarnya, aku rasa pengambilan Juan Flere ni tidak akan dilakukan. So itu adalah cara aku memerhatikan lah reason behind the appointment of Juan Flere bersama Sabah FC ni, kerana sekali lagi di saingan bola sepak tempatan kita ni tidak ada sebarang goalkeeper yang betul-betul layak untuk mengisi kekosongan tersebut buat sementara waktu. So okay guys, itu adalah perkongsian terkini untuk persoalan yang anda tanya dan aku jawab, itu mengenai Jose Angel dan juga Duye Lubitsch. Lepas tu persoalan seterusnya adalah daripada aku sendiri mengenai pemain nombor 77 Syahrul Nizam tersebut, adakah betul apa yang aku katakan seperti tadi. Dan seterusnya sekali lagi, Juan Flere dan Damien Lim punya status bersama Sabah FC. So tidak akan ada after show pasal penat-penat. Sorry guys, memang aku dah boleh buat ni. So bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.